Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabihi nasta'in wala udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih Tuan Moderator, Presiden Ikram, ahli panel, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian. Dalam 10 minit ni, rasa panjang sebenarnya 10 minit ni. 3 poin saja. Poin pertama saya ialah penantian selepas 32 tahun. Itu dia mula dengan 32 tahun. Tadi Tuan Moderator sebut tahun 65, 1984. Kami pada akademik menjangkakan lepas 20 tahun tadris Malaysia akan adanya bidang kuasa ditambah. Tapi nampaknya bidang kuasa tu tak bertambah. Dia punya tadris Malaysia daripada 65-84 dia jump kepada 2016 tapi belum berjaya lagi. Maknanya kita ambil quantum leap lah. 32 tahun baru timbul isu bidang kuasa yang kami ni para akademik dan para pengamal undang-undang menanti-nanti. Sebab kita tahu 356 ni terlalu kecil. 3 tahun menjaga kan RM5,000 dan 6 sebatan. Terlalu rendah. 1 poin. Tak apa, tunggu dulu. Saya dalam Ikram sebab membaca kenyataan Ikram kami buat secara rasmi, saya boleh buat satu conclusion. Tanggapan tentang RUU 355 ini. Ianya ibarat, nak bagi bahasa mudah ya, ia ibarat mendapat permit atau lesen untuk membina lebuh raya 5 lorong. Isu yang kita nak bincang ini, wajar tak wajar pun ialah kita kena andaikan bahawa sekarang ni kita macam dapat permit, dapat lesen untuk bina lebuh raya 5 lorong. 5 lorong besar kan? Menjaga 5 maqasid syariah. Sekarang ni kita 1 lorong ni, jaga maqasid apa tak tahu, itu yang jadi cacah merbah tu. So dengan ada 5 lorong highway ni, lebuh raya ni, akan jaga 5 maqasid daripada agamanya, jiwanya, malnya, nasabnya dan harta. Tentu hebat kan? Bila sebut lebuh raya ni, suka ke tak suka? Ada yang suka tak, ada yang duka kan? Kita akan suka sebab lebuh raya ini melancarkan perjalanan kan? Tapi tak berapa suka sebab? Betul itu, sebab itu polemik. Bila sebut nak buat RUU menambah bidang kuasa, dia ada reservasi dia, ada sedikit. Apa efek dia? Bagus tapi sebut lebuh raya suka sebab 5 lorong lah tu mesti suka. Tapi terbayang tol. Tol ni siapa yang buat? Kita tengok juga. Kalau tol murah berpatutan, marah tak marah? Tak marah. Jadi yang marah sebab apa? Mahal. Kena bayar. Kalau kata murah, tak marah. Kalau berpatutan, tak marah kan? Apatah lagi kalau 1.5 ke bawah, free tol. Ataupun bayar RM1 je. 100 km RM1. Tak marah kan? Hanya untuk kereta besar dan bawa laju melebihi had. Kena double toll. Okey tak? Mesti okey kan? Siapa bawa laju, dia kena bayar double toll. Okey kan? Kita tak marah sebab kita law abider, kita hanya mengikut undang-undang. Jadi yang marah ni yang affected. Yang marah yang terkesan dengan sistem. Tapi kalau kita adil, toll murah, saya tak nampak orang marah. Dan services bagus. Jadi isunya sekarang ni, mengapa kita ada suara-suara yang seolah-olah macam bagi reservasi. Reservasi apa? Pengecualian ataupun ada bagi statement yang ada setuju tapi, sokong tapi. Mengapa? Kerana di sana ada prasyarat. Bila dapat lesen untuk buat lebuh raya 5 lorong, termasuk boleh bina tol, kutipan tol, dia kena buat pra dulu. Pertamanya ingat, nak buat lebuh raya 5 lorong ni, kena ambil tanah. Nak ambil tanah, bukan tanah kita tak ada masalah. Tapi kalau kena tanah kita, macam. Jadi ada tak hak untuk bersuara? Ada tak hak tuan tanah untuk membantah? Ada juga kan? Mengapa ambil tanah saya? Mengapa tak ambil tanah orang lain? Atas nama maslahah ammah, kononnya kan? Jadi, makna benda tu, ruang itu akan wujud. Kemarahan ataupun dia panggil reaksi spontan itu memang ada. Walaupun benda tu baik untuk buat lebuh raya, untuk masalah umum, untuk public interest, tetapi kita ambil tanah orang. Ambil tanah itu kena berbayar dengan sewajarnya compensation. Bayangkan ambil tanah orang tak bayar, mengambil saja. Mestilah orang yang kena ambil tanah marah. Kita yang guna highway seronok je. Seronok lah sebab tu free toll. Sebab ambil tanah orang tak bayar pampasan. Tapi sebab bayar pampasan mahal itulah kena. So bayar pampasan. Stakeholdernya siapa? Tuan tanah. Tuan tanah tu mungkin Islam, mungkin bukan Islam.
Dr. Syam Rayu kata, oh tak kena, Mahkamah Syariah tak kena orang bukan Islam. Jadi maknanya nak buat highway ni, ambil tanah orang Islam sajalah. Jadi orang bukan Islam tak kena. Tapi mungkin ada tempias sikit-sikit, mungkin juga. Jadi dia pun berungut sikit. Bolehlah dia berungut sebab ada tempias-tempiasnya. Kalau nak tanya kita akan detailkan nanti apa tempias-tempias yang bukan Islam. Walaupun mahkamah bukan punya bidang kuasa untuk orang bukan Islam, tempiasnya ada. Bila tempiasnya ada, dia bolehlah bersuara juga. Boleh kan? Janganlah marah. Dia jadi warga negara yang sah. Nak marah pula kat dia. Dosa ada sistem demokrasi lah. Khalifah je lah. Ini masalah. Prof. Syam Rayu dah letak perspektif yang cantik. Dalam sistem demokrasi, ada hak-haknya. Sekarang ni, saya cukup buat ibarat lebuh raya. Supaya nampak, kita nak seronok, tapi ada yang tak seronok. Dua kategori yang tak seronok, yang tak suka, yang duka buat lebuh raya ni, affected party. Pihak yang terjejas sebab tanah dia diambil. Dia nak pergi kerja susah. Sebab highway tu, dia patutnya kebun dia sana, tapi terpaksa pusing jauh. Dia berhak marah. Dan orang yang kedua marah, ialah orang yang kena bayar tu mahal lah. Siapa suruh bawa laju? Undang-undang kata bawa 110. Awak bawa 210. Kenalah bayar mahal. Dia marah. Patutlah. Memanglah tol tu untuk bayar. Kan? Untuk maintenance dan untuk kita ajar siapa speed trap tu kena bayar lah. Jadi maknanya, di sana memang ada pro and con. Nak buat baik pun ada pro and con. So kita meraih kan. Cuma kita nak make sure sekarang ini, sebelum kita kutip tol, buatlah elok-elok. Inilah stand Ikram. Sebelum nak buat apa-apa, bidang kuasa syariah itu diperluaskan, kita akan efek benda, akan efek juga benda-benda yang lain, tetapi buat dalam supaya kita ikut prosedur yang cantik. Nak ambil tanah ikut undang-undang. Bayar pampasan, tuan tanah seronok. Hafiz nampak? Buat pasarana. Kalau highway tu sebut kena ada services, buatlah services. Jangan buat highway tahu pandai-pandai kutip tol, servis pun tak ada, petrol station pun tak ada, toilet pun tak ada, semua tak ada tapi kutip tol. Marah kan? Semua orang akan marah. Ini benda-benda yang kami tekan tentang pasarana sebelum kita melaksanakan hudud, termasuklah untuk memudahkan RUU ni sebab nak laksanakan apa-apa sahaja. Termasuk hudud atau tidak, yang ketiga ni poin dia. Bila kita meluaskan bidang kuasa, meningkatkan bidang kuasa mahkamah, memang orang isu yang lafaz ialah hudud. Tetapi saya tekankan sebelum ini, akta atau enactment kesalahan jenayah syariah yang lama, yang melibatkan akidah ni, kalau kita tengok maqasid syariah yang pertama ni, menjaga ad-din ni, juga didenda dengan 356. Orang menghina agama, orang mengaku Tuhan, orang mengaku Rasul, 356. Jadi inilah peluang dengan RUU 355 ni menambah bidang kuasa mahkamah. Mahkamah syariah akan ada bidang kuasa terhadap akidah yang kita merasakan inilah maqasid yang paling utama. Hudud tu satu bab lah. Tapi oleh kerana dipolemikkan hudud, orang nampak RUU ni hudud sahaja. Tapi kita kena tekankan bahawa soalan akidah ini yang kita nak jaga. Orang mengaku Tuhan, orang mengaku Nabi. Di Malaysia ni lagi hebat. Ada Rasul Melayu lagi. Ada yang meninggal lah. Kingdom, Sky Kingdom. Itu apa? Tuhan ke Rasul ke? Tuhan ya, lagi hebat. Tuhan, Kingdom, Tuhan di langit, Tuhan langit lagi hebat. Tapi kerana 356 orang permain-mainkan, sebab itulah kita nak tambahkan bidang kuasa. Tapi sebelum saya sebut, ini baru lesen. Ini baru permit untuk membina lebuh raya 5 lorong. Tapi make sure pasarananya lengkap, cantik, supaya semua happy. Yang tak happy tu orang yang melanggar undang-undang. Itu memanglah, itu tak boleh kata apalah. Dan barulah kesan sebaliknya, selain daripada akidah, enactment kesalahan jenayah syariah sekarang di negeri memang dah ada, memang ada 3 kesalahan. Dan 3 kesalahan ini tak kena mengena dengan bukan Islam. Pertama zina, kedua minum arak, yang ketiga baru qazaf. Ini dah sedia ada. Dan kesalahan ini adalah kesalahan melibatkan orang Islam, dan mahkamah syariah memang untuk orang Islam. Jadi dengan RUU 355, kalau menambah bidang kuasa, jadi kita bolehlah kalau nak jatuhkan hukuman yang lebih tinggi. Sekarang ni zina yang terkutuk, perjalanan yang terkutuk yang dikeji ni, didenda dengan RM5,000. Jadi kalau itu tidak mencapai maslahah, kita boleh tingkatkan kepada RM50,000. Ataupun kalau kita rasa 6 rotan itu tidak mencukupi, tidak cukup dengan piawai Islam 100 sebatan, tak salah kalau kita naikkan 100 sebatan.
Cuma RUU ini hanya memberi permit. Setiap negeri patah balik kat negeri Dewan Undangan Negeri kena ubah apa yang ada. Di sana ada proses kedua. Mungkin masa setahun lagi, 2 tahun lagi, 3. Kalau tahun ini lulus RU 355, setiap negeri diberi power untuk menggubal undang-undang. Bukan terus automatik. Kalau kat Dewan Undang Negeri tak lepas, kita tak berjaya meyakinkan yang berhormat, maka kekallah 356. Walaupun akta parlimen kata bidang kuasa tanpa had, tapi balik pada negeri masing-masing. Jadi kalau tak ubah yang tu, tak ubah. Dan kalau rasa, teruk sangat 100, mengapa kita nak buat, boleh tak kita buat 50 dulu? Boleh. Lobby Dewan Undangan Negeri buat 50 dulu. Takut 100 rotan tu terkejut sangat, buat 50 dulu. Itu masih proses yang panjang. Jadi itu saja saya punya mukadimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.